Keputusan ujian penilaian sekolah rendah UPSR yang diumumkan minggu lepas mengundang pelbagai reaksi masyarakat. Hanya 1.11% daripada jumlah keseluruhan iaitu 440,782 calon yang menduduki UPSR tahun ini memperoleh semua A. Keputusan ini dilihat penurunan yang ketara berbanding tahun lepas sekaligus memberi kejutan dan juga kebimbangan bukan sahaja dalam kalangan ibu bapa tetapi juga seluruh masyarakat Malaysia, apatah lagi situasi itu berlaku selepas penukaran format baharu. Logiknya penukaran format itu, apakah impaknya terhadap sistem pendidikan negara ketika ini? Logiknya juga soalan ini saya kemukakan kepada seorang mantan guru yang pernah berkhidmat sebagai seorang guru untuk tempoh 20 tahun. Tempat tugas terakhir beliau dalam sektor pendidikan ialah pejabat pendidikan daerah PPD Sabak Bernam untuk tempoh 13 tahun. Tempoh yang lama, Ahli Parlimen Sabak Bernam Datuk Muhammad Muhammad Fakih. Datuk, ini merupakan pastinya kepakaran di bidang Datuk sendiri. Kita bercakap tentang UPSR secara khusus, keputusan yang banyak mengejutkan masyarakat Malaysia menjadi bualan bukan sahaja di laman sosial, di media sosial tetapi juga ramai tertanya apa yang dah jadi dengan keputusan UPSR tahun ini. Ini sebenarnya saya melihat daripada persepsi rakyat dan kita Kementerian Pendidikan sudah merancang lama. Yang peringkat pertama kita mengenakan Pelan Pendidikan Pembangunan Negara iaitu Pembangunan Pendidikan Negara yang mana di dalamnya terletak ujian UPSR ini adalah merupakan ujian diagnostis ya. Dia bukan melihat daripada peperiksaan saja. Kerana kita nak menilai seseorang itu bukan sahaja di dalam peperiksaan. Kerana yang paling penting besok rakyat ataupun masyarakat pelajar itu apabila keluar di dalam bidang masyarakat ataupun berada dalam bidang pasaran kerja dan sebagainya, kita nak melihat dalam banyak aspek. Yang pertama ialah kualiti pendidikan dia, iaitu keputusannya baik. Yang kedua juga kita kena melihat daripada koko dia, kurikulum dia. Yang pertama, kurikulum ia daripada segi berpersatuan, daripada segi bersukan dan juga daripada unit-unit berinform. Kerana kita melihat bahawa benda-benda inilah yang perlu berada di dalam masyarakat. Kita tak mahu nanti melihat bahawa pelajar-pelajar kita apabila berada dalam masyarakat dia tak tahu dia tak tahu bergaul dalam masyarakat. Dan kita juga yang paling penting sekali ialah penglibatan apabila penglibatan masyarakat, penglibatan pelajar itu di dalam masyarakat tersebut. Okey, kalau dalam kalangan ibu bapa sendiri ada yang meminta untuk dinilai semula markah yang telah pun diumumkan dan sebagainya. Ini merupakan calon tahun ini merupakan kohort pertama yang menduduki peperiksaan di bawah format baharu UPSR ini, Datuk. Sejajar pelaksanaan kurikulum standard sekolah rendah KSSR. Okey, sebab ia turut menekankan unsur kemahiran berfikir aras tinggi KBAT. Relevannya format baharu ini dilaksanakan. Jadi kalaulah ibu bapa tak merasa tak puas hati dengan keputusan, sebenarnya Kementerian Pendidikan yang berdasarkan lembaga peperiksaan, dia boleh kita membuat bantahan. Dan dalam bantahan kita boleh bayar dalam RM50. Dan kita akan membuat pemeriksaan balik sekiranya merasa mereka tidak puas hati. Dan dalam masa pemeriksaan nanti, sekiranya keputusannya lebih baik lagi, dia boleh menekat mungkin hari itu dia dapat B. Dan apabila diperiksa balik, dia mungkin akan boleh dapat A. Jadi sebenarnya inilah perkara yang utama yang menjadi asas dalam penilaian peperiksaan UPSR ini. Standard pemarkahan semakin tinggi ataupun kepakaran di kalangan mungkin pengajar dan sebagainya yang memberi impak terhadap keputusan murid ketika ini? Dan sebenarnya dalam sekolah ni, dalam bidang pendidikan ini, dia semua memainkan faktor yang penting. Yang pertama ialah pelajar-pelajar itu sendiri. Dan yang kedua ialah cikgu dan juga ibu bapa. Inilah yang memainkan peranan yang penting untuk meningkatkan mutu pendidikan negara. Dan saya yakin bahawa Kementerian Pendidikan sekarang sudah merancang merancang supaya nak melihat pelajar-pelajar ini mempunyai kualiti yang baik di dalam sama ada di dalam akademik dan juga di dalam co-curriculum tadi. Jadi ibu bapa nak kena kenal pasti. Okey, Datuk, saya bacakan beberapa
concern ataupun yang disuarakan oleh beberapa netizen, majoriti sebenarnya, yang menyatakan bahawa mereka tak faham kenapa format peperiksaan kali ini perlu ditukar. Kata mereka adalah lebih baik sistem pendidikan sedia ada dikekalkan dan dinaik taraf, bukannya ditukar secara menyeluruh. Dan sebenarnya Kementerian Pendidikan sudah merancang lama dalam KSSR daripada tahun 2011 lagi, dan pelaksanaannya bergabung dengan PPS yang peperiksaan berasaskan sekolah. Dan sebenarnya perancangan ini memang dah lama. Dan sekarang tahun 2016 bermakna sudah 6 tahun lebih bahawa pelaksanaan KSSR, peperiksaan UPSR ini sudah dirancang begitu lama dan melihat kepada pencapaian pelajar-pelajar yang menjurus kepada peperiksaan berasaskan sekolah. Jadi saya mengucapkan tahniahlah kepada guru-guru yang memang bertungkus lumus memberi permakahan di peringkat sekolah daripada semua mata pelajaran tadi, dan juga Kementerian Pelajaran berdasarkan beberapa format-format yang telah dikendalikan. Saya rasa perkara ini bukanlah tergesa-gesa kerana dirancang begitu lama dan dalam tempoh 6 tahun dan pelaksanaannya. Mungkin rakyat di luar sana dia merasa bimbang apabila melihat keputusan peperiksaan. Biasanya mereka mendapat 5A. Kalau misalnya contohnya tadi kita mendapat 1.11% di peringkat Malaysia, ini mungkin kedudukan yang lebih. Tapi sebenarnya ini hanyalah ujian diagnostis. Dia bukan merupakan peperiksaan. Kita nak melihat di manakah kelemahan dan sebagainya. InsyaAllah lah mungkin apabila dia akan berlaku nanti akan mencapai satu tahap yang maksimal. Kalau dulu Datuk, kita hanya beri fokus kepada 4 subjek, 4 mata pelajaran. Untuk UPSR ni maksimum dia 4A. So jadi meningkat kemudiannya, dan sekarang dia dah jadi 6. Ramai yang tanya perlukah jumlah mata pelajaran ataupun subjek itu saja diletakkan sebegitu, ataupun apa sebenarnya yang patut dilakukan untuk memberi satu input baharu terhadap peperiksaan ujian ini. Dan sebelum ini juga Kementerian Terbabit ada memberi cadangan untuk memungkinkan memansuhkan UPSR itu sendiri. Pendapat Datuk dalam kes Jadi memang sejarah peperiksaan UPSR ni lama. Dia daripada 4A, lepas itu kepada 5A, dan tahun 2016 kepada 6A apabila bahasa Melayu dipecahkan daripada kertas 1 dan kertas 2. Dan ini saya yakin bahawa cara pendekatan ini adalah pendekatan untuk supaya melihat kepada pelan pembangunan pendidikan negara tadi. Kerana kita nak melahirkan mereka yang kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi benda-benda inilah, skop-skop inilah yang kita nak kena masukkan dalam peperiksaan UPSR. Walaupun mungkin kita lihat bahawa pelajar-pelajar masih lagi berumur 7 hingga 12 tahun, tetapi kita akan melihat bahawa pelajar ini supaya dapat menguasai semua aspek. Kalau dulu mereka menguasai hanya 3M, membaca, mengira, menulis. Tapi sekarang ini kita nak melihat bahawa pelajar-pelajar ini supaya berfikiran aras tinggi, supaya mencapai kepada objektif pelan pendidikan rakyat di luar sana dibimbang. Apabila melihat keputusan anak-anaknya tadi tak dapat keputusan 6A penuh. Kerana dulu memang peratusnya begitu tinggi untuk yang mendapat keputusan 5A dan sebagainya. Tapi saya mendapat maklumat untuk masuk ke asrama penuh nanti, ini penilaian daripada 2 aspek. Yang pertama akademik, yang kedua daripada aspek co-curriculum tadi. Dan saya nak mintalah kepada Kementerian Pendidikan supaya mengadakan satu garis panduan lah kemasukan pelajar-pelajar ini ke asrama penuh. Mungkin sebagai contoh 3A, 6A dibandingkan dengan pelajar-pelajar yang tidak baik dalam co-curriculum, berbeza dengan pelajar-pelajar yang mungkin 3A tetapi dalam bidang kurikulumnya baik. Misalnya dia mewakili dalam sukan, mewakili sekolah, mewakili daerah, mewakili negeri, mewakili negara, dan juga dalam bidang-bidang yang lain termasuklah misalnya berpidato, pasukan uniform, pengakap dan sebagainya. Dan kita Kementerian Pendidikan kena ada garis panduan supaya pelajar-pelajar, ibu bapa, guru
dapat melihat panduan itu supaya dapat diikuti apakah format skema dia untuk menjadi pelajar yang cemerlang ini. Okey Datuk. Okey, itu sekitar perbincangan tentang susulan daripada keputusan UPSR yang telah pun diumumkan. Pastinya banyak lagi perdebatan berhubung dengan keputusan yang telah pun diumumkan ini akan diteruskan dalam keadaan yang ramai lagi masih kurang pasti terhadap hala tuju format baharu yang telah pun dilaksanakan untuk tahun ini. Tetapi itu mengenai apa yang berlaku setelah keputusan UPSR diumumkan minggu lepas. Juga ingin dimaklumkan di sini bahawa format baharu UPSR menambah ujian subjektif bagi kertas pemahaman untuk semua mata pelajaran bahasa berbanding hanya ujian objektif sebelum ini. Soalan objektif pelbagai bentuk dan respons terhad merupakan elemen baharu bagi kertas pemahaman mulai peperiksaan UPSR tahun ini di samping pengekalan soalan objektif aneka pilihan. Okey, dari sidang Dewan Rakyat kami bawakan laporan menyeluruh jam 11.30 malam dalam rancangan Parlimen 13. Saya Hani Muhili, salam hormat.